Masalah bantut kita tidak boleh pandang ringan kerana bukan sahaja memberi cabaran kesihatan mental, fizikal maupun pergaulan sosial, tetapi lebih buruk masalah bantut boleh membawa maut. Menurut kajian daripada pihak UNICEF, hampir separuh daripada jumlah kematian kanak-kanak di bawah umur 5 tahun di seluruh dunia berkait dengan isu kekurangan nutrisi makanan, dan masalah atau keadaan bantut pula menyumbang kepada kematian 1 juta kanak-kanak pada setiap tahun. Di rantau ASEAN, seorang daripada setiap 4 orang kanak-kanak di bawah usia 5 tahun dikesan mengalami masalah bantut disebabkan mal pemakanan yang kronik, dan ini membuatkan mereka berisiko tinggi menghadapi masalah kognitif serta fizikal sepanjang hayat. Ini kerana masalah bantut berkait rapat dengan tumbesaran seseorang, perkembangan ekonomi sesuatu kawasan, perkembangan otak yang tidak sempurna, kognisi yang tidak baik, masalah pembelajaran di kalangan kanak-kanak, tahap produktiviti rendah, serta kadar pendapatan yang rendah apabila mereka dewasa. Di Malaysia, kita berdepan dengan masalah beban berganda mal pemakanan, di mana terdapat peningkatan kepada masalah kekurangan pemakanan di kalangan kanak-kanak bawah 5 tahun serta peningkatan kadar obesiti di kalangan dewasa. Masalah beban berganda mal pemakanan ini perlu diberi perhatian serius oleh seluruh rakyat Malaysia. Masalah bantut dalam kalangan kanak-kanak merupakan masalah kekurangan zat makanan kronik, di mana kanak-kanak ini tidak mendapat makanan yang mencukupi dari segi kuantiti dan kualiti dalam suatu tempoh masa yang lama. Ini dalam speech masalah bantut di Kelantan, Terengganu, Pahang dan Putrajaya. Dan ini dipahamkan masalah berlaku negeri yang mencatatkan kadar kemiskinan yang tinggi. Dan kenapa Putrajaya? Ya, ini juga perkara yang telah pun kita bincang tadi. Ini memerlukan kajian yang lebih mendalam sebab ada pelbagai faktor yang kita andaikan menjadi penentu kepada kadar bantut yang agak tinggi di Putrajaya. Kalau kita lihat kepada angka yang telah pun kita sediakan dalam National Health and Mobility Survey, kadar bantut yang tertinggi di Kelantan, ya. Jadi itu juga memerlukan perincian. Timbalan Menteri Datuk Zailah sendiri daripada Kelantan juga telah tanya kenapa, mungkin faktor budaya, faktor makanan, faktor kemiskinan. Sebab bantut ini bukan hanya soal pemakanan, persekitaran, kemiskinan, itu semua menyumbang. But why Putrajaya menjadi outlier? Jadi kita kena tengok balik Putrajaya ni, mungkin dari segi persekitaran, mungkin dari segi budaya kerja, mungkin dari segi tiada kemudahan-kemudahan asuhan yang mencukupi untuk kanak-kanak. So ini memerlukan kajian yang lebih mendalam. Kenapa Putrajaya yang dikenali sebagai wilayah persekutuan yang pendapatan dia boleh dikatakan sebagai antara yang tertinggi di Malaysia, tetapi berhadapan dengan masalah bantut dan juga masalah obesiti. Tengok obesiti juga Putrajaya antara yang tertinggi. Jadi there's something wrong di Putrajaya ni. Jadi kita kena buat kajian yang lebih mendalam tentang perkara tersebut. Kalau melalui laporan beberapa daripada pakar-pakar KKM sendiri mengatakan antara punca di Putrajaya adalah disebabkan taska yang tidak berdaftar. So adakah disebabkan anak-anak berada di taska selama 8 ke 10 jam, nutrisi itu tidak? Ya, sebab itu saya tidak mahu buat andaian. Ya, ini sebab kita nak kena tahu apakah penyebab Putrajaya ini menjadi antara tempat yang ada masalah mal pemakanan di kalangan kanak-kanak. Ada pandangan yang menyatakan mungkin disebabkan kanak-kanak diletakkan di taska ataupun di tempat pusat asuhan yang tidak berdaftar ataupun yang tidak mengikuti garis panduan pemakanan yang disediakan. Itu pun menjadi masalah juga. Jadi perkara ini akan kita lihat
dengan lebih teliti dan akan kita cari apakah punca sebenar Putrajaya ni menjadi masalah. Sebab itu kita tak boleh hanya melihat masalah bantut mal makanan ni dari sudut makanan saja. Dia mesti melibatkan semua sektor dan kita mestilah memahami apakah penyebab ataupun root cause, penyebab asas kepada masalah ini. Kalau tidak, jawatankuasa ini hanya perlu dipelopori oleh KKM saja. Tapi jawatankuasa ini kita masukkan semua kementerian-kementerian yang berkaitan sebab kita memahami bahawa ini adalah multisektoral, masalah yang multisektoral. Tadi yang kata sasaran 8% tu menjelang 2023. So adakah itu dia kadar bantut 0.7 yang dicatatkan dalam negara sekarang? Is that reduction from that kadar? No, so sekarang ini kalau kita lihat dari segi kedudukan sekarang, masalah prevalence bantut pada tahun 2015 NHMS adalah 17%, tapi dah meningkat lebih daripada 20%, ya. So kita nak turunkan prevalence bantut kepada 12.3% pada tahun 2025 dan 8%, sekurang-kurangnya 8% pada tahun 2030. Ini yang menjadi sasaran kita sekarang. Di Malaysia sekarang ini, berdasarkan kepada maklumat daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, masalah bantut pada tahun 2019 ni last yang kita ada adalah 21.8%. Mungkin masalah ini telah meningkat sejak pandemik, ya, sebab kita pun tak tahu dari segi pemakanan kanak-kanak sewaktu pandemik ni dengan masalah sosioekonomi dan sebagainya. Ya, memang semua taska, sama ada taska yang dikendalikan oleh Kementerian Pendidikan, Kementerian Perpaduan, Kemas dan sebagainya, mesti mengikut menu yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan ini dari segi pemantauan. Pemantauan perlu terus dijalankan supaya menu yang disediakan di taska itu terus mematuhi kepada menu yang dicadangkan oleh Kementerian Kesihatan. Itu dah memang ada dah. Cuma kita risau yang taska yang tak berdaftar, yang dibangkitkan tadilah, apa yang mereka bagi dari segi makanan kepada kanak-kanak yang menghadiri taska-taska tersebut.